Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ayuni binti Salim bersama sahabat-sahabat pembentangan saya iaitu Enti Anak Lawrence Nunong, Muhammad Amirul Ikhwan bin Muhammad Pozi dan Nur Aisyah binti Taufik Pang akan melakukan satu pembentangan. Tema yang diberikan kepada kumpulan kami ialah anjung dalam fasa kerja berdasarkan kerangka X berpalang. Tajuk yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah Pohon Anjung. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kerangka X berpalang secara umum, unsur frasa kerja tunggal mengikut skema X berpalang dan anjung dalam frasa kerja tunggal berdasarkan kerangka X berpalang. Di sini juga, kami telah menyediakan contoh-contoh raja pohon untuk membantu anda semua memahami apa yang akan kami terangkan nanti. Baiklah, sekarang saya akan memberi laluan kepada sahabat-sahabat saya untuk melakukan pembentangan yang seterusnya. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang kerangka X berpalang secara umum. Kerangka X berpalang ini merupakan sejenis mekanisme yang diandaikan menjadi representasi struktural bagi suatu ayat yang dikenali sebagai teori X berpalang. Teori ini mempunyai satu prinsip yang dikenali sebagai prinsip unjuran yang merupakan representasi pada setiap tahap sintaksis, iaitu struktur D, struktur L, dan bentuk logik yang diunjurkan daripada leksikon berpandukan maklumat pensubkategorian setiap butir leksikal. Prinsip unjuran ini hanya menjadi syarat untuk representasi bagi setiap butir leksikal pada struktur sesuatu ayat. Manakala prinsip X berpalang pula berperanan mewakilkan setiap butir leksikal itu dalam bentuk rajah pohon. Berdasarkan rajah pohon X berpalang yang ditunjukkan, maklumat yang dimasukkan adalah mengikut subkategori tertentu seperti W mewakili spesifier, X sebagai kepala, Y adalah adjung dan Z merupakan komplement berada di tingkat yang berbeza bagi suatu ayat berkenaan. Namun demikian, bagi teori X berpalang ini telah mempunyai satu posisi yang dikenali sebagai posisi adjung. Maka kedudukan adjung dalam frasa kerja adalah seperti yang ditunjukkan dalam slide berikut dan satu rumus yang dikenali sebagai rumus adjung turut dipaparkan. Ini saya akan membincangkan berkaitan unsur frasa kerja tunggal mengikut skema X berpalang. Frasa kerja tunggal merupakan frasa kerja yang tidak menerima kata hubung pancangan atau kata hubung setara seperti yang, bahawa, agar, untuk, atau, tetapi dan sebagainya. Unsur utama dalam frasa dikenali sebagai kepala. Kepala boleh diikuti dengan penerang atau modifier seperti spesifier, komplement dan adjung. Berikut merupakan rajah pohon yang menunjukkan frasa kerja tunggal berdasarkan rajah pohon X berpalang. Berdasarkan frasa makan nasi di kantin, seperti yang ditunjukkan, frasa kerja tunggal ialah makan nasi. Frasa kerja ini dikatakan sebagai frasa kerja tunggal kerana tidak menerima sebarang kata hubung. Makan dalam frasa tersebut merupakan kata kerja, manakala nasi merupakan objek yang bertindak sebagai penyambut kepada perbuatan makan. Bahagian yang terakhir adalah penerangan tentang adjung dalam frasa kerja tunggal berdasarkan kerangka X berpalang. Berikut merupakan data bagi frasa kerja tunggal beserta adjung berdasarkan kerangka X berpalang. Datanya ialah makan nasi di kantin. Seperti penerangan rakan saya pada bahagian unsur kata kerja tunggal mengikut X berpalang, kata kerja tunggal makan merupakan kata kerja transitif yang memerlukan objek sebagai penyambut. Nasi merupakan kata nama yang menjadi objek yang berfungsi sebagai penyambut. Di kantin merupakan penerangan tambahan bagi frasa kerja makan nasi yang merupakan adjung berdasarkan X berpalang. Berikut merupakan rajah pohon yang menunjukkan kedudukan adjung bagi frasa kerja tunggal berdasarkan X berpalang. Adjung dalam data tersebut bersifat opsional dan boleh digugurkan.
Ajung bagi frasa makan nasi di kantin terdiri daripada preposisi yang menerangkan tempat berlakunya perbuatan bagi kata kerja makan. Walau bagaimanapun, frasa kerja tersebut masih lagi lengkap jika ajungnya digugurkan kerana ajung tersebut berfungsi sebagai keterangan tambahan. Frasa preposisi sememangnya berfungsi sebagai unsur keterangan atau ajung menurut Nik Safiah Karim dan Arbak Othman. Dan ketidakhadiran preposisi dalam binaan frasa tidak akan menjejaskan binaan frasa tersebut. Setakat ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga apa yang kami terangkan tadi dapat difahami sebaiknya oleh anda semua. Semoga ianya juga boleh memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.